Jom mengaji di Pusat Tarbiyah Unais. Kita nak tahu benda tu betul-betul tak barang Nabi. Contoh macam saya dah bawa jemaah pergi Turki kan. Di Istanbul kan, Muzium Tok Kafir kan antara barang yang paling original. Paling banyak barang-barang artifak peninggalan Nabi. Daripada rambut sampailah ke semualah, jubah dan sebagainya. Dia ada 3 benda yang kita nak sahkan. Benda tu betul tak barang Nabi yang diwarisi. Yang pertama, sanad. Sanad ni yang pemegang. Dia mesti tak terputus. Yang tu ada kajian lah. Dan kajian tu dibuktikan orang nak buat pameran tu, dia mesti dapat tu sanad tu, sijil tu. Yang kedua sijil. Sijil ini daripada Arab Saudi dan daripada Madinah, daripada Istanbul. Yang ketiga ujian DNA. Dalam barang yang saya tengok tu, ada satu jubah Nabi. Ini cerita ni yang saya rasa dengar tu, ya Allah sallallahu alaihi Muhammad. Jubah Nabi yang diberikan kepada pewaris yang pegang jubah Nabi tu, dia berasal daripada Libya. Duduk di Mekah waktu tu pada zaman Nabi. Jadi ringkaskan cerita, ini kisah yang saya dapat lah daripada pemegang lesen untuk pegang barang-barang Nabi tu. Dan dia orang Terengganu, dia berkhidmat di galeri Diraja Sultan Brunei. Dalam dunia ni ada beberapa raja yang pegang lesen barang-barang Nabi. Contohnya Sultan Brunei antaranya. Barang-barang Nabi, kiswah yang ada dalam Kaabah tu banyak ada di Brunei. Jadi dia kerja dekat kerajaan Brunei lah. Jadi saya ambil info tu daripada dia. Saya jumpa sendiri. Profesor tu orang kita, orang Terengganu. Ringkaskan cerita, dia yang pegang lesen tu, bawa kat sini. Maklumat yang saya dapat, ada satu jubah Nabi. Jubah Nabi ni tinggalkan kepada salah seorang pewaris lah. Bukan adik-beradik, pewaris yang hidup zaman Nabi. Jadi dia pegang dan dia tak berani buka. Saya ringkaskan cerita, bersambunglah generasi, bersambung dia pas sampai kat zaman kita. Bila orang yang zaman kita pegang, sallallahu alaihi wasallam, jubah tu dibuka kembali, ada kayu siwak, sugi dalam poket Nabi. Poket jubah tu. Jadi disebabkan dia takut benda ni orang ragui keraguan kesahihannya, dibawa ke makmal di UK untuk disahkan DNA. Adakah benda tu betul ke tak betul daripada Nabi? Okey. Sebab logik akal betul lah, kita boleh ragui 1400 tahun dah. Kan benda tu boleh lupus, benda tu boleh hilang, boleh reput, boleh 1000 tahun. Tapi ingat, benda pasal Nabi ni Allah jaga. Kita fikir, kita yakin yang tu. Logik akal barang kita setahun 2 tahun pun dah reput. Ataupun 10 tahun kan, barang kita lah, orang biasa. Tapi barang Nabi Allah jaga. Jadi kita jangan samakan barang Nabi dengan logik akal 1000 tahun, takkan kot. Itu ayat logik. Okay, tapi ini Nabi, Allah ihtiram, Allah memuliakan. Jadi balik cerita tadi, masuk dalam makmal UK, mereka kaji, sebenarnya bila kita pakai, ni kan melekat di badan kan. Okay. But DNA kita akan ada. Macam kita yang meninggal kebakaran, aksiden yang hancur-hancur tu, macam mana nak kenal tuan dia? DNA lah. Dia pun ambil cebisan kulit-kulit, masuk makmal, dia akan keluar skrin monitor tu, keluar kita orang mana, anak siapa. Canggihnya sistem dunia ni. Jadi, sallallahu alaihi Muhammad, DNA kita tu, kita boleh kenal anak siapa. Okay? Yang meninggal tu arwah sekian-sekian, walaupun dia dah mati terbakar. Jasad tak sempurna. Berbalik cerita DNA Nabi ni, bila DNA Nabi keluar pada skrin tu, satu cahaya. Okay, yang ni yang maklumat saya dapat. Satu cahaya. Yang kedua, DNA dia kosong. Bila kosong bermaksud, siapa-siapa pun takkan memiliki DNA tu. Satu-satunya manusia di atas bumi yang DNA dia kosong. Dia takkan mungkin DNA kosong. Sebab dia, kulit kita ada tuan. Dia mesti ada nilai. Nilai tertentu tu. Nilai tu bacaan tentang diri kita lah. Tapi DNA, semua barang-barang Nabi yang saya tengok tu semua kosong. Dan dia keluar skrin tu semua cahaya. Cahaya yang sangat luar biasa. Jadi bila orang sallallahu alaihi Muhammad, yang satu. Yang kedua, pakai baju juga, depa masuk, depa cek masuk dalam spesimen kain-kain bulu-bulu semua ni, ada satu unsur yang tidak ada di bumi. Depa macam contoh macam batu-batu melekat kan. Kita kalau macam ni dia ada macam udara-udara yang ni dia akan terkena baju kita. Dia ada unsur langit, unsur bumi lah. Tapi baju Nabi ni bukan unsur bumi. Dia kaji-kaji, rupanya ini unsur-unsur batu-batu meteor yang ada di angkasa lepas. Yang tidak ada di bumi. Jadi untuk mengesahkan bahawa, rupanya baju itu baju yang dipakai Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi turun ke bumi, Nabi buka, Nabi serahkan kepada pemilik tadi. Sehingga kan kayu-kayu sugi pun semua dipecek, semua ada permukaan meteor ataupun unsur langit yang tak ada di bumi, yang mereka tak pernah jumpa. Ni semua yang pengkaji ni, yang mengkaji frontliner, pengkaji ni semua dah masuk Islam dekat United Kingdom. Nampak tak? Nabi dah wafat, tapi orang masuk Islam kerana dia dah ramai dah.
Kita hari ni nak cari manusia macam ni memang tak ada lah. Kita masuk Islam selagi hidup dah kan. Tuan-tuan boleh ikut kuliah saya waktu hidup. Waktu meninggal tak ada lah nak ikut. Tapi Nabi dah meninggal, orang duk follow lagi. Itu antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu antara, sebab tu saya kata benda macam ni, tuan-tuan jangan rasa rugi nak dengar cerita pasal Nabi, nak pergi tengok barang-barang Nabi walaupun jauh. Tuan-tuan akan rasa esok-esok ni disebabkan kita pi itulah Nabi kenal. Syafaat, isfaq tasyafa'. Nabi boleh bagi syafaat kepada orang yang bagi salam, selawat kat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita caring sesuatu tentang Nabi, Nabi akan caring tentang kita. Kita yakin, pegang yang tu.